adik saya kelas apa? Kita lagi. Kelas 3. Oh, Apa yang doktor nak ajar tadi? silap hari ni doktor macam nak ajar tajuk ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Sunnah jamaah tu apa? Macam pernah dengar, tapi tak tahulah pula. Tak apa, mai aku sudah cari je. Ahli sunnah. Oh, ni ada dia tulis siapakah ahli sunnah. Ahli sunnah ni dia memang dalam buku ni dia tulis memang telah dikenali ramai. Orang dah tahu dah ahli sunnah ni. Dia pula singkatan bagi Aswaja yang orang panggil Aswaja ni. Kalau di kalangan rakyat Malaysia memang dikenali Aswaja lah. Lepas tu pula kat sini dia beritahu ahli sunnah ni dia mengikut Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber. So mereka ni bukanlah daripada ahli bid'ah, iaitu kumpulan yang mendahulukan akal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia pengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dia punya juga tidak melakukan amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini macam dah lambat kelas. Jom kelas. Wah, kat 10 lah. Jom. Jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Dah. Alright. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat 1 ke 5 minit Nak? Biasa. Kita mula. Bila kita tu buat. Berat ada kursi ni. Dan insyaAllah minggu ni kita bincang tajuk Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, atau lebih terperinci lagi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, yang pertama-tama sekali lah, siapa tu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau ikut dalam kitab Al-Wajiz fil Aqidah Salafus Salih karangan siapa? Karangan Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Kalau ikutkan apa yang Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari dikata dalam kitab, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah humul mutamassikun bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man tabi'ahum wa salaka sabilahum fil i'tiqad wal qaul wal amal. Maksudnya dekat sini Ahli Sunnah wal Jamaah itu ialah mereka yang berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, para sahabat dan yang mengikut mereka serta mengikut perjalanan dalam akidah, ucapan dan amalan. Maksud dekat sini Ahli Sunnah wal Jamaah ni adalah orang-orang yang ikut sunnah Nabi, segala apa yang dipertuturkan Nabi, segala apa yang dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat dan orang yang mengikut para sahabat semualah, dari segi perkataan, kepercayaan dan juga amal. Itu apa yang kata Abdullah bin Abdul Hamid ni dalam kitab dah Al-Wajiz fi Aqidatus Salafus Salih. Okey, itu takrif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita terus kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ikutkan ada beberapa pandangan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, ada yang kata 14, ada yang kata 15, ada yang kata 7. Jadi nak ambil yang paling ringkas lah sebab kita sekejap jari ni
Okey, kita kalau ikutkan apa yang anda ambil ni daripada 7 tu, yang pertama, manhaj ahli sunnah wal jamaah yang pertama ialah berpegang dan mentafsirkan hukum hakam Islam berdasarkan kepada sumber perundangan utama. Maksudnya dekat sini, setiap hukum hakam dalam Islam kita akan sandarkan kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Itulah 4 syariat pegangan umat Islam. Yang kedua, berpegang kepada ajaran Islam yang meliputi perkara mengenai iman, Islam dan ihsan. Seperti apa yang ada dalam 40 hadis Nawawi, hadis nombor 2 tu, dan hadis Jibril. Dia famous dengan hadis Jibril. Yang pertama cerita pasal iman, yang kedua cerita pasal Islam, dan yang ketiga cerita pasal ihsan. Okey, yang ketiga, berpegang kepada Al-Quran yang dihimpunkan oleh para sahabat, terutamanya Al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani. Yang ketiga ni maksud dia, dia nak kata manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah berpegang kepada Al-Quran yang telah dihimpunkan daripada zaman Sayyidina Abu Bakar, lepas tu naik kepada Sayyidina Uthman, dikumpulkan menjadi satu mushaf, iaitu Mushaf Imam. Jadi manhaj kita adalah berpegang kepada Al-Quran tu. Yang keempat, kepercayaan bahawa para sahabat kesemuanya sikap benar dan adil tanpa mengkufurkan salah seorang dari mereka. Yang ni ada beza dekat pandangan dekat manhaj akidah lain lah. Macam kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita punya motto as-sahabah kulluhum udul. Setiap sahabat tu berlaku adil. Kalau Syiah, mereka mengkafirkan sebahagian daripada sahabat. Itu beza kita lah dengan akidah yang lain. Okay, yang kelima, percaya dan beriman kepada perkara ghaib, terutama yang sabit melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud dia, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ni kita ikut dan percaya dengan apa yang Nabi kata, apa yang Allah kata dalam Al-Quran, pasal siksa kubur, pasal malaikat, pasal jin. Sebab ada akidah yang lain, dia pun tak percaya dengan benda ni, tak percaya dengan benda selepas mati. Jadi itu yang kelima. Yang keenam, tidak mengkufurkan saudara se-Islam atau yang berkiblatkan Kaabah. Sebab yang keenam ni dia beritahu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ni dia tak kafirkan orang Islam yang lain. Dia juga memang ada akidah yang jenis kufurkan walaupun sahabat dia sendiri, walaupun satu fahaman sendiri, dia tetap kufurkan atas sebab yang orang tu buat. Dan yang last sekali, ketujuh, kesederhanaan dalam kepercayaan dan pengamalan. Maksud dia Islam ni dia Ahlussunnah wal Jamaah ni dia tak syadid. Ada golongan yang disyadid dalam mempercayai sesuatu tu sampai kan dia sanggup mencederakan diri untuk benda yang dia percaya tu. Tapi Islam ni dia tak syadid, dia sederhana. Okey. Okey, ada soalan? Ada. Ada. Kalau tak ada, saya ada soalan untuk kamu. Jadi kita tak bincang lagi pasal kelestarian manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Jadi kerja antum balik nanti cari adakah betul manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni adalah lestari daripada zaman Nabi sampai dah sekarang. Boleh? Boleh, insya-Allah. Baik. Insya-Allah sampai itu je kelas kita. Ana pun rasa dulu lah ya. Kita jangan balik. Jom. Ya, balik. Stay ya. Tadi ya. Saya juga. Ya. Balik dah. Sama. Iman, tadi kan dalam kelas kan Doktor dia cakap pasal kelestarian manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan. Abang tanya kau, kalau pendapat kau, apa yang menyebabkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu dia lestari ataupun senang cerita dia boleh kekal sampai hari ni? Abang dapat? Kalau kata aku lah kan, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ni dia lestari ataupun dia kekal sehingga hari ni sebab banyak keistimewaannya. Okay, antara keistimewaan dia yang pertama, yang paling penting sekali, dia berlandaskan manhaj salaf. Okay, akidah salafus salih ni dia mempunyai keistimewaan. Contohnya dia merupakan akidah orang-orang Islam yang hidup pada kurun yang terbaik. Okay, kurun yang terbaik ni kurun yang ketiga terawal yang disifatkan oleh Rasulullah, kurun yang terbaik. Okay, sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Bukhari, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum.
sebaik-baik anda adalah yang hidup pada kurunku, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka. Jadi kat sini teranglah bahawa akidah salaf yang sangat penting dan istimewa. Kalau dapat aku pula ni, akidah ahli jemaah ni dia mengutamakan tauhid dan perpaduan sama jemaah. Contoh, akidah ahli jemaah yang tadi Allah SWT yang hukum, manhajnya yang lurus dan jalannya yang betul. Kerana akidah ahli jemaah ni merupakan akidah yang sahihnya suci dan dia terlindung daripada bid'ah yang sesat. Betul. Berdasarkan dalil Allah SWT, masuk dari syaitan rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maksud, dan berpeganglah kamu semua kata tadi Allah, iaitu agama Islam, dan jangan kamu memecah belah sama sendiri. Ada satu lagi bukti yang menunjukkan kelestarian manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ni. Okey. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ni dia berdasarkan manhaj salaf. Jadi manhaj salaf ni, akidah salaf ni dia bersifat kekal, teguh, stabil dan syumul dan terpelihara sehingga hari kiamat. Okey, dia merupakan akidah yang kekal abadi yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Jadi ini jelas bukti bahawa Allah memelihara akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun akidah salaf ni dari satu generasi ke generasi tanpa berlaku sebarang penyelewengan ataupun kesamaran dan sebagainya. Itulah. Iman, kau tak apa? Macam dah menjadi isi kita ni. Dua tu. Tadi Jom, buat. makan jom. Jom. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين